Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Nadra KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu dunia Nusantara. Teman-teman, selamat tengah hari. Setiap hari sekarang hujan teman-teman. Di mana saja semuanya sama hujan punya. Baik di Malaysia ni, di Indonesia saya rasa hujan juga. Sebab sekarang mungkin musim hujan agaknya. Jadi kita kena berjaga-jaga lah ya teman-teman. Mana rumahnya yang kawasan rendah, barang-barang yang kita perlukan letak tinggi-tinggi sikit, takut basah. Kalau takut banjir rumah kan, masuk air manalah tahu. Jadi kena jaga-jaga barang-barang yang berharga, barang-barang elektrik ke apa ke, tinggikan tempat. Sebab sekarang musim hujan nampaknya. Asal petang je hujan, sekarang pun dah mendung dah. Tengok di luar tu. Saya sekarang berada tingkat 4 ni. Saya tengok di luar sudah mendung. Saya ni buka lampu ni, terang ni, buka lampu. Jadi teman-teman di mana saja berada, kalau nonton video saya ni, berjaga-jagalah musim hujan ni. Kita tak tahu apa jadi kan, barang-barang yang berharga, surat-surat ke, tu kita simpanlah tempat yang tinggi sikit. Takut basah. Yang penting surat-surat beranak. Sekarang teman-teman saya nak buat video sambungan yang semalam. Saya sambung-sambung ni, cerita saya ni sama 1 bulan je. 1 bulan saya bagi diri saya ceritakan dalam YouTube ni. Siapa nak tahu terperinci hidup saya dari kecil sampai besar. Itu yang sikit-sikit sajalah. Tak semua, kalau semua mungkin boring juga orang nak dengar. Yang sikit-sikit saya ambil lah. Tapi saya cerita ni sampai habis Ramadan nanti, sampai nak raya. Okay? Saya sambung-sambung sikit, tapi saya langkah-langkah lah. Macam semalam dari usia 13 sampai 17 ya. Sekarang saya nak cerita dari usia 18 sampai 21. Nanti 22 sampai 26. Macam tu saya cerita. Saya usia 18, teman-teman. Saya dah habis, saya tak sambung lagi belajar sebab saya orang susah. Ini cerita diri saya lah. Saya tak sambung lagi belajar. Saya keluarga orang susah. Saya dah merantau ke sini. Tapi saya merantau sebenarnya saya bukan nak pergi bekerja tau. Dia macam ni, kakak saya menikah dengan orang sini lah, orang Malaysia ni, orang Pahang. Jadi saya tu dah tak sekolah. Saya ikut kakak-kakak. Kadang kakak saya ramai. Saya anak paling bongsu. Kakak ramai, abang saya ada seorang je. Selepas tu saya kalau boring dengan kakak ni, saya pergi kakak ni. Boring kakak ni, saya pergi kakak ni. Itulah. Sebab saya ni suka, sebab mak saya pun macam tu. Dia boring ke anak ni, dia pergi ke anak ni. Dia pergi ke anak ni. Banyak anak dia kan. Macam tu juga mak saya. Sebab ayah saya dah meninggal waktu saya kecil lagi. Selepas saya kakak saya menikah lah. Saya ada kakak saya ada kakak berapa ya? 3, 4. Kami semua adik-beradik 10. Tapi 3 mak. Mak kami 3. Ayah saya kahwin 3. Tapi kami walaupun berlainan mak, kami adik-beradik nombor 1. Tak ada kami bedakan, oh you dari mak lain, you dari mak lain. Tak ada. Kami satu. Mak kami mendidik kami ya, satu. Tak pernah bergaduh-gaduh adik-beradik lain mak ke apa ke. Mak kami pun macam tu, bertiga ya. Ayah saya 3 isteri dia. Dia tetap baik dengan mak-mak yang nombor 2, mak nombor 3. Mak saya anak isteri yang pertama. Mak kakak saya yang dekat Sentul tu, isteri yang kedua. Adik isteri yang ketiga lagi. Isteri yang pertama, mak saya 6 anak dia. Saya yang paling kecil sekali lah. Isteri yang kedua, 2 anak dia perempuan. Kakak saya yang dekat Indonesia yang paling kecil. Tapi dia dah berumur. Saya dalam banyak-banyak tu memang saya yang paling kecil lah. Amak yang ketiga, ada adik saya 2 orang. Tapi adik pun sebaya jugalah dengan saya. Bukan adik betul-betul bawah-bawah adik, sebab umur sebaya. Itu tu dia lelaki 2. Mak saya nombor 2, anak ni 2, perempuan 2-2. Kami dari 6 adik-beradik 6 adik-beradik, 5 perempuan, seorang lelaki. Jadi yang seorang lelaki ni, abang saya yang nombor 4 tu, dia belajar tinggi lah, sampai engineer lah. Dia tak nak pergi mana-mana. Dia duduk dekat Kota Padang, dia belajar sana, dia kerja kat sana, jadi cikgu. Itulah abang saya. Kami yang merantau ke Riau ni, itulah kami tinggal di Riau. Abang saya tinggal di kampung dia tak nak merantau. Tak nak ikut mak saya lah.
Dia buat sekolah kat sana. Kalau cuti sekolah baru dia pulang ke Riau. Tapi kakak saya yang mak dari mak tiri saya lah, ada kakak saya 2. Kita orang tinggal di Riau semuanya. Ayah saya pun tinggal di Riau. Waktu tu ayah masih hidup lagi. Ayah, kami semuanya adik-beradik tinggal di Riau, di Dumai lah. Yang mak tiri saya yang ketiga pun tinggal di Riau. Jadi kami adik-beradik. Abang saya seorang sekolah di Padang, tinggallah dia di sana. Lepas tu yang kami di Riau, sekolah di Riau semuanya. Tapi kami adik-beradik bersatu. Walaupun macam mana pun kami bersatu adik-beradik. 10 orang dari mak tiri nombor 2, dari mak tiri nombor 3, 2. Dari saya adik-beradik 6, 10 semua. Tapi kami semua 10 tu kami bersatu, tak ada gaduh-gaduh. Tak ada bapak kau sayang kau ini tak ada. So, mak kami pun baik. Jadi kakak saya yang satu ayah dengan saya, anak mak tiri saya yang kedua lah, dia menikah dengan orang Pahang ni. Jadi saya dengar dia menikah dengan orang Pahang. Saya kata, kakak nak pergi Malaysia ya? Adik nak ikutlah. Tanya mak adik dulu. Ayalah. Tanya mak kata kalau pergi dengan kakak pergilah, dia katanya. Tapi dulu tak janji nak pergi datang Malaysia ni, tak janji nak pergi kerja tau. Pergi jalan saja. Sebab kita tak tahu tempat orang macam mana kan. Nak pergi jalan saja. Saya tak janji saya nak pergi merantau ke apa ke, tak ada. Sebab Dumai dengan Malaysia dekat saja. Dalam 1 jam lebih je naik ferry. Naik ferry Melaka Dumai tu 1 jam setengah je. Paling lama 2 jam je. Saya cakap saya pergi. Tang abang ipar saya kata macam ni, pergilah tengok macam mana keadaan orang tinggal di Malaysia. Orang di Malaysia ada 3 suku je, dia kata. Ada India, ada Cina, ada Melayu. Tengok cara budaya orang macam mana. Orang tak sama dengan Indonesia. Saya abang ipar bagi tahu lah. Okey lah. Pergi. Sana orang tak ada main-main macam saya. Diorang semua bekerja di Malaysia ni. Orang bekerja, muda pun bekerja. Dari umur 12 tahun orang dah banyak bekerja. Saya tengok umur 15 kadang part time bagai. Saya je dekat Indonesia tu yang main-main. Tak pernah bekerja-bekerja. Akan senang ikut keluarga. Yang kawan-kawan di sini kita tengok orang betul-betul muda-muda dah beli motor sendiri, beli kereta sendiri. Kita ni ada dah umur lebih-lebih ni, kalau kat Indonesia minta dengan mak bapak lagi. Tu saya cakap adik abang ipar saya tu semua bekerja lah. Dalam belajar diorang bekerja juga. Diorang bekerja macam di kafe. Selepas tu 1 minggu diorang boleh dapat berapa duit di zaman tu boleh dapat dekat 1 juta juga. Di Indonesia cari duit 1 juta pun susah. Dia datang abang ipar saya, nak tak duduk sini bekerja. Waktu tu buat PR ni masih senang sikit lah. Saya cakap fikir dululah. Saya cakap waktu tu saya datang umur 18. Puasa saya rasakan di sini memang beda dengan Indonesia. Di sini puasa orang betul-betul sembahyang tarawih. Di dekat masjid tu dah sedia gadang makanan, minuman. Lain sikit. Tak tahulah di Indonesia sekarang ada buat macam tu, tak tahulah. Kalau dekat sini kat Malaysia ni, kita pergi masjid sembahyang tarawih, di luar masjid tu dah sedia air untuk orang jamaah. Sudah siap solat, kita boleh minum air tu. Dia letak kuih lah, buah-buahan lah, bagai. Itu yang seronoknya. Tapi saya tak ada kawan lah di sini. Saya ikut kakak saya ikut berapa bulan waktu tu dulu. Ikut 3 bulan jugalah. Adik ipar abang saya sama besar dengan saya lah. Dia ajaknya saya bekerja tempat dia. Awak bekerja tempat saya lah. Dia katanya ganti saya nak pergi belajar. Abang ipar saya kata, awak nak belajar ke nak sambung belajar di sini sama dengan adik saya. Dia kata abang ipar saya kata saya tak nak belajar lagi. Saya tengok adik abang ipar saya tu belajar, dia tutup macam ni Dia tutup, pakai tutup hitam-hitam semuanya. Dia madrasah lah. Dia dekat Batang Bujuntai manalah dulu sekolah tu. Dia kata ni sekolah agama. Dia kata awak nak belajar tak? Kalau nak belajar dulu. Tak payahlah kerja dulu. Dia kata abang ipar saya kepada saya. Saya rasa saya tak nak belajar lah. Saya tengok pakai macam tu panas. Saya cakap saya tak nak lah. Saya cakap terus terang aja cakap dengan dia. Datang je,
Tak apalah, belajar dulu, dah agak setahun 2 tahun jadilah, dia katanya. Tahu dengan agama, kuat dengan agama. Dia tahu saya ni degil, tapi sedegil apa saya belum pernah pergi enjoy ke karaoke, tak pernah dandut pun tak pernah, mana pun tak pernah. Saya makan tidur je, pergi rumah kakak-kakak saya je. Itulah saya tak jahat lah macam orang-orang pergi karaoke, pergi tak ada. Saya cakap abang ipar saya tak nak lah. Bulan puasa, tiba bulan puasa saya tak ada kawan. Saya kawan dengan kakak saya je. Kemana pergi kakak saya ikut. Kakak saya, abang ipar. Lepas tu adik-adik abang ipar tu dia kawan role dia je lah. Dia tak nak kawan dengan saya sangat tau. Adalah salah seorang tu baik-baik lah sikit. Ada yang 2 orang tu kurang-kurang lah sikit. Sebab saya tak ada kawan lagi kat sini. Saya bekerja pun tak ada kawan. Saya tak kerja lagi waktu tu. Saya masih proses jalan-jalan lah kononnya. Jalan-jalan, menengok-nengok keadaan, bukan bekerja. Saya ikut kakak saya ke mana pergi. Kakak saya pergi mana-mana, saya ikut pergi pasar, ikut pergi pengajian, saya ikut. Kakak saya sampai di sini memang dia pergi ikut pengajian sebab abang ipar saya ustaz kan. Saya ikut juga. Waktu ya selalu kita orang pergi pengajian dekat, dulu kita orang duduk dekat Selayang Baru. Selalu kita orang dekat Kuala Lumpur ni pergi ikut pengajian di Kampung Baru, di belakang masjid tu. Masjid Kampung Baru ada situ dulu Ustaz Yazid, kalau tak silap waktu tu tahun-tahun 80-an 90-an tu. Selalu pengajian situ. Hari Minggu ramai lah orang-orang ofis apa semua mengaji di situ. Kita orang ikutlah. Saya paling muda pakai tudung je dulu tak betul lagi. Kakak saya pun di Indonesia tak pernah pakai tudung, pakai jubah lah, pakai tudung labo lah. Saya pakai tudung macam ni, aduh, tak kerti lagi. Tapi abang ipar kena pakai, dia kata. Pakailah. Ikutlah pergi pengajian mana-mana, tak kerja lagi tu. Waktu umur 17 sampai 21. Selepas tu saya balik Indonesia balik Indonesia pun tak ada kerja dengan anak buah semuanya sama besar. Ada anak buah saya sama besar dengan dia. Diorang belajar lagi. Diorang ada mak bapak, saya tak ada bapak lagi. Mak ada, mak tak kerja. Mak harap anak-anak saja. Jadi macam mana nak sekolahkan saya? Lepas tu saya bagi tahu dengan mak saya, kalau saya nak menetap dekat Malaysia tu boleh tak mak? Nak buat apa? Nak cari jodoh sana ke? Nak bekerja sana? Saya kalau ada jodoh yang baik saya akan nikah. Kalau tidak ada jodoh yang baik, jangan harap saya nak menikah. Saya cakap betul. Doa saya nak cari jodoh yang betul-betul baik, yang boleh mensenangkan kita. Kalau hidup susah je macam ni, saya tak nak lah. Saya cakap biarlah saya bekerja. Saya nak bekerja cari rezeki untuk diri saya sendiri. Takkan saya nak minta sampai dengan kakak sampai bila? Saya cakap minta duit dengan dia, mana-mana pergi nak minta duit dengan kakak saya. Saya tak nak. Saya nak bekerja lah dekat Malaysia, boleh tak? Kalau mak izinkan saya pergi. Saya cakap dengan mak saya, sebab kakak ada kat sana, kakak boleh jaga saya. Saya cakap dengan mak saya. Mak saya kata apa? Kalau kerja dengan jahat perangainya, macam kan banyak anak orang Indonesia datang kat sini, sampai di sini bebas dari keluarga, pergi karaoke, pergi dandut, pergi tu. Mak saya tak suka tu. Pergi macam-macam lah, kelab-kelab malam lah. Mak saya banyak dengar tu, memang banyak, saya akui lah sepanjang saya duduk sini memang banyak macam tu. Saya cakap saya boleh, abang ipar saya boleh tampar saya kalau saya buat perangai tak baik. Saya cakap izinkan saya bekerja. Kalau mak izinkan saya duduk sana. Saya minta izin dengan mak saya dulu tau, dan nak datang nak duduk Malaysia ni. Tu mak saya kata apa? Okey, mak izinkan. Kalau tentang jodoh juga saya cakap, kalau saya ada dapat lelaki yang baik, saya akan menikah yang boleh menyenangkan saya. Kalau tidak, saya jangan paksa saya menikah dengan siapa-siapa. Saya cakap saya bagi tahu dengan mak saya macam tu. Mak saya cakap okey, tapi jangan buat perangai yang tak baik. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang elok. Rezeki yang halal tu berkekalan sampai ketua. Senangkan keluarga, sebab keluarga saya orang susah tau. Tu selepas tu mak kata pergilah. Saya balik ke Malaysia, saya mulai bekerja. Saya datang sini umur 18, umur 20 baru saya start bekerja di Malaysia. Saya bekerja dulu di Malaysia ni dengan saudara abang ipar saya dekat kafe. Sampai umur 21 lah. Umur 21 saya dah banyak kawan-kawan. Sini saya berkawan. Umur 21 saya kerja, dari umur 20 sampai 21 saya kerja dengan ahli keluarga abang ipar saya lah, sebab boleh dia kontrol saya lah. Macam mana saya perangai tak baik, dia boleh report
kepada keluarga saya kalau saya tak baik. Pak cik saya pun ada kat sini, adik daripada ayah, boleh dia kontrol saya. Jadi saya cakap saya tak boleh bergerak lah kerja dengan ahli keluarga ni. Sampai umur 21 saya kerja, 20 sampai 21 saya dengan ahli keluarga abang ipar saya bekerja. Umur 22 sampai 24 nanti saya cerita. Besok ya. Sekarang saya sudah cukup masa. Ini saya bekerja di sini. Bulan puasa memang best sini. Orang yang malas-malas masak tu dekat sini, pergi je Masjid Kampung Baru tu, ada bubur lambuk setiap tahun. Sini memang tak kedekut langsung, memang bagus kalau bulan puasa. Okey, nanti saya sambung-sambung lagi riwayat hidup saya selama saya berada di sini. Itu kenang-kenangan saya di YouTube. Okey, assalamualaikum. Besok sambung 22 sampai 25 lah. Saya ceritakan nasib saya di sini. Okey, assalamualaikum. Like, follow terus TV Nara KL Kota Damai dan TC TV. Okey, assalamualaikum.